Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fil afiyati ya arhamar rahimin. Yang dihormati Imam, ahli jawatankuasa masjid, ahli-ahli Jumaah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita niat beriktikaf dalam masjid kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya kepada kita semua. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Dan seterusnya kita sama-sama mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Sebab apa? Dengan ikhlas itulah penilaian sebenar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita masih lagi diberi kekuatan, diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh barakah ini. Dengan sebab itulah kita dapat datang ke surau, ke masjid dan sebagainya, sementara sisa-sisa kehidupan kita yang Allah Ta'ala kurniakan dipenuhi dengan amalan-amalan yang sentiasa dirahmati, diberkati dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada pagi yang mulia ini kita akan sama-sama mempelajari, dan saya akan berkongsi ilmu untuk sama-sama kita mempertingkatkan ataupun upgradekan kehidupan kita, supaya kehidupan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih bermutu ataupun dinilai yang terbaik di sisi Allah, iaitu dengan ilmu. Jadi pada pagi ini kita sambung lagi pembelajaran kita yang lepas, yang mana pembelajaran kita yang lepas dia panggil al-arakil ataupun al-aqabah, iaitu halangan-halangan dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ni kita pernah belajar halangan dunia, dia panggil aqabatud dunia. Yang kedua kita pernah belajar halangan asyaitan, halangan syaitan ataupun dia panggil aqabatus syaitan. Yang ketiga kita dah belajar halangan al-khalq, iaitu halangan makhluk, dia panggil aqabatul khalq, halangan makhluk yang menghalang kita daripada beribadat ataupun membuat perintah Allah sebaik-baiknya. Dan pada pagi ini insya-Allah kita akan berkongsi halangan yang keempat ataupun yang terakhir yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab dia yang kita baca pada pagi ini, iaitu kitab Minhajul Abidin, iaitu dia panggil aqabatun nafsi, iaitu halangan nafsu. Nafsu ni halangan pertama, halangan luar dunia, luar daripada nafsu diri kita. Yang kedua syaitan, luar juga, tak berkait dengan kita tapi dia menghalang kita. Yang ketiga makhluk. Makhluk pun luar daripada diri kita. Yang ni nafsu. Yang ni duduk dalam diri kita. Nafsu ni tempat dia hati dalam hati kita. Dan dalam nafsu ada lagi satu, dalam nafsu kita ada satu lagi, dia panggil hawa ni kemahuan, dorongan hati, duduk di dalam nafsu. Bertingkat-tingkat Allah Ta'ala buat kita ni. Jadi kita baca dulu teks kitab Minhajul Abidin. Imam Ghazali sebut dalam kitab dia, kata amman nafsu fasbuka ma tushahiduhu min halatiha wa rada'ati iradatiha wa su'i ikhtiyariha. Imam Ghazali kata adapun nafsu, nafsu yang duduk dalam dalam hati kita,
Fahasbuka ma tusyahiduhu min halatiha, maka cukuplah kamu apa yang kamu saksi dia, yang kita tengok dia, min halatiha, daripada keadaan dia, keadaan nafsu, dan keburukan kehendaknya, wasu'i ikhtiyarihi, dan buruk juga pilihan dia. Nafsu yang duduk dalam hati kita ni, tabiat dia, Allah cipta tabiat dia, dia akan pilih benda yang buruk. Benda yang buruk, perkara yang buruk, itulah pilihan nafsu. Banyak musuh kita. Satu, dunia, makhluk, syaitan. Ini musuh yang keempat ialah nafsu. Macam mana kalau Allah buat kita tidak ada nafsu? Jadilah malaikat kita. Malaikat dia tidak ada nafsu. Jadi oleh kerana ada nafsu, maka jadilah kita. Ada makhluk Allah cipta dia ada nafsu, tapi tidak ada akal, iaitu binatang. Dia ada nafsu binatang tu, tapi akal tak ada. Manusia ni dia ada akal dan juga ada nafsu. Sebab itulah manusia ni berhak dimasukkan ke dalam neraka, sebab dia ada akal. Ada perkara yang tak ada akal macam binatang, orang gila, dia tidak akan masuk neraka. Ada makhluk, dia ada nafsu dan ada akal, iaitu manusia. Selain daripada manusia, syaitan. Selain daripada syaitan, jin. Tiga makhluk ni. Sebab itu tiga-tiga makhluk ni yang banyak dosa, yang ingkar akan dimasukkan ke dalam neraka. Binatang tak. Binatang akan dijadikan tanah balik. Dan mereka dibalas juga amalan mereka, lepas tu dijadikan tanah balik binatang. Jadi Imam Ghazali kata, cukuplah kamu melihat nafsu, keadaan dia, keburukan dia dan pilihan dia. Kita pun tak faham lagi. Dia sebut lagi nafsu. Dia kata, fahiya fi halis syahwati bahimatun. Nafsu ketika dia dalam keadaan bersyahwah. Syahwah ni, ketika kita ada syahwat, apa tindakan nafsu? Dia akan jadi seperti binatang. Bahimatun, binatang. Binatang kan macam mana? Bila syahwat kita tengok kuda, itik, ayam dan sebagainya. Wa fi halil ghadabi syab'un. Dan ketika kita marah, ni benda yang ada dalam jiwa kita ni, dalam hati kita. Ketika kita marah, marah tu sifat lain pula. Nafsu jadi sab'un. Jadi sab'un, sabi'un, iaitu jadi binatang buas. Nafsu akan jadi buas, sanggup buat apa sahaja. Wa fi halil musibati, ketika kita kena musibah ataupun ketika kita ditimpa kecelakaan, taraha tiflan saghiran, kamu akan dapati nafsu akan jadi seperti budak kecil. Menangis. Ketika anak kita accident, kita menangis. Itu daripada hasil nafsu juga tu. Wa fi halin ni'mati taraha fir'aunan. Imam Ghazali kata, ketika nafsu mendapat nikmat yang banyak ataupun apa-apa nikmat, taraha fir'aunan, kamu akan lihatnya nafsu itu menjadi Fir'aun. Fir'aun ini menjadi penanda aras. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut nama dia, penanda aras perangai kita, akhlak kita dan nafsu kita. Wa fi halil ju'i taraha majnunan, dan ketika kita lapar, engkau lihat nafsu itu akan jadi gila. Majnun ni gila bahasa Arab, majnunan. Wa fi halil syabi'i, ketika lapar, taraha ketika kenyang, syabi' ni kenyang. Ketika kenyang, taraha mukhtalan, kamu akan dapati nafsu tu mukhtalan. Mukhtalan ay mutakabbiran, takabur, sombong. In ashba'taha batirat wa marijat. Sekiranya kamu mengenyangkannya, kan nafsu, maksudnya nak kenyang nafsu ni, kita makan banyak, kenyanglah kita. Apa tindakan nafsu? Batirat wa marijat, nafsu akan jadi sombong dan dia akan jadi cergas. Wa in jawwa'taha, sekira kamu melaparkannya,
melapangkan nafsu, iaitu kita puasa, kita tak makan, tak minum, ataupun kita makan sedikit, sahat wa jazi'at, nafsu akan bertempik dan dia akan gelisah. Dia akan gelisah. Itu pasal nafsu. Jadi apa dia nafsu? Nafsu ni yang ada dalam tubuh badan kita, tempat dia hati. Nafsu ni tempat dia hati, adalah hati kita. Hati ni tempat keputusan, membuat keputusan. Akal ni tempat membuat pilihan. Akal di otak, nafsu di jantung. Kita kadang-kadang keliru, kita sebut, bila sebut nafsu, mana satu, hati yang mana satu? Jantung ke hati? Hati kita, bila kita buka perut ayam tu ada hati sekeping tu, itu hati, dia panggil kabid, hati. Kalau jantung kita ni dia panggil qalbun. Nabi sebut ala fil jasadi mudghah, iza saluhat salaha jasada kulluh, wa iza fasadat fasada jasada kulluh. Nabi kata, atau kama qala Rasulullah, ingatlah kamu wahai manusia, ada dalam badan kamu mudghah, seketul ni daging, jantung tu lah, jantung kita. Sekiranya dia baik, maka jasad kamu semua akan jadi baik. Sekiranya dia jahat ataupun dia rosak, maksud rosak sini ialah jantung kita buat keputusan yang tak baik, maka rosak semua tubuh badan kamu. Dan hari ni, pagi ni, kita belajar tentang nafsu yang ada dalam jantung kita. Yang mana kalau nafsu kita baik, maka tubuh badan kita pun akan jadi baik. Ataupun keputusan ataupun hasil yang keluar daripada tindakan kita itu akan jadi baik. Jadi nafsu, apa dia nafsu? Sebelum kita membicarakan panjang sikit tentang nafsu, kita kena tahu tentang nafsu ni, apa dia. Nafsu ni sebenarnya ialah dorongan ataupun ar-ruknul qalb, mana kecondongan ataupun dorongan hati kepada sesuatu. Itu nafsu yang lahir daripada hati kita. Dorongan hati yang kuat untuk melakukan maksiat, keburukan, meninggalkan kebaikan atau melakukan kebaikan. Nafsu ni dia ada dua, ada nafsu baik dan ada nafsu yang tak baik, nafsu yang jahat. Nanti kita akan sebut satu persatu je lagi tingkatan ataupun jenis-jenis nafsu. Tempat nafsu ni ialah di hati. Di hati kita tu tempat dia duduk. Hati kita duduk sebelah kiri. Besar penumbuk kita, genggaman kita. Siapa genggaman besar, besarlah hati dia tu. Besar tu dah lebih kurang. Dia duduk sebelah kiri kita. Dan ulama menyebut dalil ulama menyebut tingkatan nafsu ni ada 7. Semuanya ada dalil, sama ada daripada Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi. Pertama, nama nafsu tu ialah nafsu ammarah. Nafsu ammarah daripada amarah. Amarah ni, sebab apa nama dia ammarah? Sebab Allah sebut dalam Al-Quran macam tu, ammarah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ammarah, inna nafsa la ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu ni, sifat utama dia sangat menyuruh buat benda yang buruk. Nafsu dalam hati kita ni. Jadi nafsu ammarah ni ialah nafsu yang mendorong buat kejahatan. Asal Allah cipta tu. Yang kedua, nama nafsu ataupun tingkatan nafsu yang kedua dia panggil nafsu al-lawamah. Nafsu al-lawamah. Nafsu al-lawamah ni ialah nafsu yang apabila kita boleh kalahkan nafsu ammarah tadi. Contohnya kita nak melakukan kejahatan, itu nafsu ammarah. Kita nak mencuri ke, kita nak melakukan zina ke, itu nafsu ammarah. Dia ada, tetap ada. Jadi kita tak buat. Tak boleh, ni berdosa, haram. Kita timbang dengan akal fikiran kita, haram ni, tak boleh, tak nak buat, dosa. Nafsu tu betulkan jadi nafsu lawamah. Iaitu dia ada kesedaran untuk meninggalkan benda tu disebabkan oleh larangan daripada Allah. Lepas tu bila ada kesedaran, dia nak buatlah
kebaikan. Nak sembahyang pula, nak bertaubat, tapi dia rasa berat. Rasa berat ni maksud malas. Jadi nafsu tu pergi kepada nafsu yang ketiga, nama satu nafsu lagi, iaitu nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ni dia ada kesedaran, tapi dia rasa berat nak buat, rasa malas. Lepas tu bila dia rajin beribadat, dia rajin beribadat, dia buat benda yang baik, maka nafsu tu jadi bertukar nama kepada nafsu yang keempat, nama dia nafsu mutmainnah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu yang baik, mutmainnah ni nafsu yang baik, yang tenang. Dan Allah mengiktiraf nafsu ni, orang yang ada nafsu ni ialah sebagai hambanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu wahai nafsu yang baik, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah. Jadi nafsu tu bila kita mati nanti dia akan pergi berjumpa dengan Allah. Dan seterusnya, bila dah baik-baik sangat buat amal ibadat, nafsu tu bertukar jadi nafsu radiyah. Nafsu radiyah ni nafsu yang bersyukur, pandangan dia sentiasa bersyukur. Sebab itu kadang-kadang beza kita dengan para sahabat Nabi ni dengan orang yang beriman, orang-orang di Palestin. Macam sekarang, dunia yang penuh dengan tipu daya, mereka masih lagi ada nafsu radiyah. Saya tengok setengah, ada bila dia dengar kematian, anak dia mati, dia tentak, ya Allah bersyukurnya. Anak dia mati syahid, bersyukur. Kalau kita anak mati, anak meninggal dunia, tak tahulah macam mana. Tapi mereka macam tu, mereka redha. Itu dia panggil nafsu radiyah. Kalau zaman sahabat, mereka ada nafsu radiyah. Radiyah ni redha dengan perintah Allah, iaitu mereka nak mati syahid. Ada di kalangan mereka, bila mereka tidak terpilih nama mereka untuk pergi berjihad, mereka rasa sedih. Sebab mereka redha dengan kematian syahid, tiba-tiba tidak dipilih. Tidak dipilih. Sebab itu pada zaman Nabi ada dua orang budak, saya ingat saya pernah cerita kat masjid kita. Dia ni umur belum balik, dia syarat untuk pergi berperang, dia mesti balik. Saya tak ingat nama dia, dua budak. Cerita tu lama sangatlah, masa saya belajar dulu, ustaz saya bercerita. Dan memang ada dalam kitab hadis ada. Dia pergi berjumpa dengan Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, aku nak pergi berperang, tapi umur tak cukup. Yang seorang ni belum cukup umur, tak balik lagi lah, maksudnya tak layak lagi untuk berjihad. Dia kata, aku kuat, aku boleh berperang dan aku pandai main senjata. Lepas tu Nabi pun tunjuk, Nabi minta dia tunjukkan kehebatan dia, skill main senjata. Dia pun tunjuklah. Maka Nabi benarkan, walaupun dia belum balik lagi. Tiba-tiba datang kawan dia pula, kecil juga budak ni. Dia kecil, dia kata, wahai Rasulullah, aku nak ikut berperang juga. Lepas tu Nabi kata, kamu pandai tak main senjata, boleh tak perang, umur tak cukup ni? Dia kata, aku boleh mengalahkan dia. Budak seorang lagi tu. Nabi kata, cuba kamu berlawan dengan dia. Berlawan ni bukan bunuh, lawan nak tengok siapa yang kuat. Rupa-rupa dia lagi hebat, walaupun badan dia kecil. Budak yang kedua tadi. Maka kedua-dua Nabi membenarkan mereka pergi berjihad walaupun tak cukup umur. Itu nafsu. Nafsu ni boleh dididik sebenarnya. Nafsu boleh dididik. Dan yang keenam, nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah ni nafsu yang Allah Ta'ala redha. Itulah disebut dalam beberapa hadis Nabi, ala inna awliya illah, berhati-hatilah kamu dengan wali-wali Allah. Wali-wali Allah ni orang yang rapat dengan Allah. Sebab apa? Sebab apa yang dia dibuat, semua Allah redha. Saya lupa hadis tu. Satu hadis tu adalah kitab dikarang oleh dia dalam hadis 40 ada, mata arba'in. Apa yang dia kata itu daripada kata-kata Allah, apa yang dia buat itu Allah yang buat apa semua. Maksudnya Allah redha. Kita takut-takut kita menyakiti hati awliya Allah,
wali-wali Allah ni. Di antara wali-wali Allah ialah orang yang banyak hafal Al-Quran, orang banyak melakukan kebaikan. Tiba-tiba kita menyakiti hati dia dan dia marah dia jadi doa di sisi Allah, maka banyaklah benda tak baik yang kena pada kita. Sebab itulah kita dengan awliya Allah, kita tak tahu siapa di kalangan kita ni wali. Boleh jadi kita. Ada orang wali dia tak tahu dia ni awliya Allah. Kalau dia tahu dia awliya Allah, dia bukan wali dah. Jadi berhati-hatilah. Jadi nafsu mardiyah ni dia ada pada awliya Allah, pada wali-wali Allah. Dan itu yang keenam. Yang ketujuhnya nafsu kamilah. Nafsu kamilah ni nafsu yang Allah Ta'ala simpan pada hati para nabi dan para rasul. Sebab itu kalau kita tengok para nabi dan para rasul ni, mereka buat yang benda yang menjangkaui daripada fikiran manusia. Kalau kita tengok Nabi Muhammad sendiri, pada malam Isra' Mi'raj, siapa yang boleh cakap aku naik ke langit? Benda tak logik dari sudut akal fikiran. Aku boleh naik ke langit, hanya satu waktu yang singkat sahaja naik ke langit, lepas tu turun ke bumi, malam Isra' Mi'raj, pergi ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di Palestin, lepas tu balik daripada Masjidil Aqsa di Mi'raj ke langit, naik ke langit. Semua manusia, orang kafir ketika itu, semua ketawa. Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, orang kafir semua ketawa. Sebab apa? Benda tu tak logik. Tapi nak tak nak, Nabi kena bagi tahu. Sebab apa? Sebab itu adalah perkara yang benar-benar berlaku. Jadi Nabi dengan, kalau kita mesti tak nak bagi tahu, orang tak percaya. Sebab itulah karamah kemuliaan seseorang awliya Allah ni, kadang-kadang dia tak boleh cerita kat orang. Karamah ni aurat, benda yang mesti ditutup. Kalau dia tahu, setakat dia sahaja. Kalau kita bagi tahu kat orang, orang tak percaya. Tak logik. Orang tu belum sampai tahap dia untuk percaya. Macam Nabi tadilah, nak tak nak dia kena bagi tahu bahawa dia naik ke langit, pergi ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, turun balik, cerita. Semua orang kafir tak percaya. Jadi nak tak nak Nabi kena bagi tahu. Dan itulah disebut nafsu kamilah yang Allah Ta'ala simpan dalam hati para nabi, para rasul. Itu saja. Awliya Allah hanya nafsu mardiyah saja. Begitulah disebut dalam kalangan setengah-setengah para ulama. Jadi itulah 7 tingkat nafsu yang ada pada diri kita. Kita nak tahu kita yang mana satu, tengoklah. Kita ni yang jenis mulhamah ke, ataupun ada semua, tak ada lah. Boleh jadi sampai yang ke-6. Ada tak kita sifat radiyah, kita redha. Hari ni kita makan nasi, ataupun hari ni anak kita meninggal, kita makan nasi kosong hari ni, adakah kita redha, kita bersyukur? Kalau kita sampai tahap redha, maka nafsu radiyah lah tu ada dalam dalam hati kita. Dan nafsu ni kita kena ingat, nafsu ni boleh dididik. Nafsu. Sebab apa? Allah Ta'ala jadikan nafsu, dia ada 2 kepatuhan nafsu akan berlaku pada nafsu. Satu, dia mesti dan dia kena patuh kepada syariat. Yang kedua, nafsu ni dia akan patuh kepada kepada nafsu, kehendak yang tak baik tadi, ammaratu bisu. Yang nak patuh kepada syariat, dia ada perkara yang menolong dia. Satu, ditolong oleh ilmu. Ditolong oleh ilmu. Contohnya kita datang pagi ni, kita belajar, nafsu. Kalau nak jadi nafsu yang mutmainnah, kita kena belajar ilmu, kena tahu yang ni. Kena berilmu, baru kita boleh tundukkan nafsu kita supaya patuh kepada syariat. Tapi kalau kita nak patuh kepada keburukan, kita kekallah dengan kejahilan kita. Tak payah belajar. Kita tengok handset hari-hari, tak? Lepas satu cerita, lepas satu video, seronok kita tengok dah. Kita nak tengok, Allah kesiannya Palestin, kita tak pernah doa pun dia. Dia tengok saja. Dan untuk patuh pada syariah juga,
kena dia panggil mulazamatu ulama, alim ulama. Kita kena sentiasa mendekati orang-orang agama. Tak? Bila ustaz mari mengajar kat surau kita, kat masjid kita, kita yang duduk berdekatan dengan masjid, marilah dengar supaya boleh mendidik diri kita. Kita tak pernah dengar apa-apa tentang akhirat dah. Kita asyik dengar berita dunia je. Berita akhirat kita tak dengar. Pukul 8 wajib depan TV, tengok bulletin utama. Kita tengok yang tu, itu berita dunia tu. Berita akhirat kita tak pernah dengar. Sebab dalam TV tak ada berita akhirat kan. Pukul 8 berita dunia. Kalau ada berita akhirat dengan berita dunia, mana kita pilih? Jadi berita akhirat dia ada di masjid dan di TV pun ada jugalah, slot-slot agama kita. Tapi kalau kita nak jaga nafsu, kita tak nak jaga syariat, maka kita berkawan dengan kawan-kawan kita yang jahil-jahil, yang sama-sama jahil, sama-sama pergi berkelah, asyik berkelah, pergi kelab malam dan sebagainya. Maka kita tidak akan berjumpa dengan mendidik nafsu untuk akhirat. Dan untuk patuh kepada syariah juga, nafsu kena kita ni untuk mendidik nafsu kita mesti istiqamah dengan perintah Allah. Istiqamah. Kalau kita semayang jangan tinggal, masuk waktu semayang. Jangan kita seboleh-bolehnya jangan kita melambat-lambatkan, kecuali ada sebab atau uzurlah. Dan untuk kita mengekalkan nafsu kita, iaitu istiqamah perintah Allah, yang ni kita makan banyak. Nafsu ni dia imbi'asun nafs, ataupun bergelombang. Kuatnya nafsu kita dengan sebab kuatnya kita makan. Makan benda harus, tapi bila banyak makan, dia akan jadi kuat nafsu. Bukan nafsu syahwat saja, nafsu benda lain pun sama juga. Sebab nafsu ni dia umum. Ada yang syahwat, ada yang keinginan lain. Kita nak tu banyak, semua nak banyak. Itu nafsu. Tamak tu salah satu daripada cabangan nafsu. Jadi makan ni penting. Makan ni penting sebab dia boleh mendidik nafsu kita. Sebab itu Nabi kata, nahnu qaumul la na'kulu hatta naju'a. Kami ni, Rasulullah kata, satu kaum, kami maksudnya para sahabat. Sebab itu kalau kita tengok para sahabat Nabi, jarang diriwayatkan para sahabat Nabi ni tubuh dia gemuk. Kebanyakan kuru-kuru, mereka diselim-selim. Bila pergi berperang, mereka terus bangkit. Bila orang kuru ni, dia cepat bergerak. Nabi kata, nahnu qaumul la na'kulu hatta naju'a. Kami ialah satu kaum yang kami jenis tidak makan sehingga kami rasa lapar. Wa iza akalna hatta la nasmi'a. Apabila kami makan tidak kenyang. Itu Nabi, atau kama qala Rasulullah. Nabi kata, kami satu kaum yang tidak makan sehingga kami rasa lapar. Apabila kami makan tidak kenyang. Itu hadis Nabi. Jadi ikutlah hadis ni, maka kita boleh mendidik nafsu. Kalau kita makan banyak, nafsu kita akan immi'as, dia akan bergelora. Macam-macam lah. Dia akan gelora dari sudut syahwat dia, dari sudut keinginan dia, dari sudut senang marah. Macam disebut tadi lah, pilihan-pilihan tak baik, senang marah, lepas tu ketika syahwat, lepas tu ketika dapat nikmat dia jadi sombong, jadi fir'aun. Itu nafsu. Jadi kena jaga makan kita. Jangan makan terlampau banyak. Dan banyaklah masalah-masalah dunia hari ini disebabkan oleh nafsu. Kita tengok masalah golongan LGBT. Golongan LGBT ni mereka ikut nafsu. Ikut nafsu. Dan benda ni, kaum yang pertama ataupun pengikut Nabi yang pertama yang jadi LGBT ni ialah kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam. Pelik sungguh tak? Kenapa dia boleh suka lelaki sama lelaki? Sebab itu saya kalau di sekolah, saya pesan kepada murid-murid saya, kamu berkawan boleh berkawan, lelaki sama lelaki lah. Memang bukan lelaki sama lelaki pun, perempuan sama perempuan. Jadi jangan kamu berkawan sehingga kamu berpegangan tangan, berpeluk-pelukan. Sebab tubuh badan kita ni dia ada aura, ada baung kita yang boleh mendatangkan kasih. Kasih. Dan kasih itu dia akan boleh berubah kepada yang tak baik. Dia akan menjadi
Kalau perempuan dia akan jadi lesbian. Yang kalau mula-mula jumpa kita berpeluk tak apa, itu biasa. Tapi kalau hari-hari jumpa peluk, lama-lama dia akan jadi gay ataupun perempuan lesbian. Transgender tu kan. Dia jadi macam tu. Dia sebabnya macam tu sebenarnya. Jadi kaum Nabi Nuh ni dia suka lelaki disebabkan perkara-perkara macam tu lah. Sehingga hari ni mereka ni bukan kecil, semakin besar. Ada persatuan. Bahkan di negara-negara barat mereka ada besar. Di Australia ada satu tempat khusus untuk LGBT, untuk golongan-golongan ni. Bahkan saya dengar Profesor Dr. Mak Rafa, dia kata kita di Asia Tenggara ni hanya tinggal Malaysia dengan Brunei sahaja ia tidak membenarkan lelaki kahwin dengan lelaki. Indonesia ada, Singapura ada, Filipina dah. Tinggal kita dengan Brunei. Tidak dibenarkan lelaki kahwin sama lelaki. Negeri-negeri lain semua dibenarkan. Ada di dunia ni sangat banyak. Tinggal negara Arab, negara kita Brunei. Dan kita kena ingat kenapa Allah musnahkan kaum Nabi Nuh ni, Nabi Lut. Dia Nabi Lut dengan Nabi Nuh dia tak jauh masa dia. Kerana mereka melewat. Dan melewat ni hukuman dia dari sudut hudud sama dengan zina. Sebab tu dia lewat lelaki sama lelaki ni, dia bersama lah. Bersama cara macam mana tak tahulah. Lelaki sama lelaki ni lewat ni, dia akhbasu minaz zina. Dia dari sudut hukum sama je. Dia hukum syariat ni sama je. Saya sebut sudut hudud lah, hudud. Orang melewat hukumannya dia kena rejam sampai mati kalau dah kahwin. Kalau belum kahwin, dia dirotas sebanyak 100 kali di sudut hukum syariat. Yang ni hukuman yang kita kena tahu. Oleh kerana tidak berlaku di negara kita dan kebanyakan di dunia hari ini hanya di Arab Saudi sahaja, maka kita tak tahu hukum hudud. Sebab itulah fiqh hudud ni kita kena belajar juga. Kita takut apa ni rotan-rotan ni, apa bunuh-bunuh ni. Sebab kita tak pernah belajar, jadi kita query hukum Allah. Kita takut bimbang kita terjatuh di kalangan orang murtad. Yang sepatutnya kita tahu dan melaksanakan iqamah hukum tu bukan tanggungjawab kita, tanggungjawab pemerintah. Dan mereka lah akan berhadapan dengan Allah nanti. Yang penting kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, kita mesti yakin dan berpegang hukum hudud adalah hukum Allah yang aku nak istiqamah, aku nak iqamahkan dia, aku nak mendirikan dia. Tapi oleh kerana aku ni adalah orang yang tidak berkuasa, maka tanggungjawab itu pergi kepada pemerintah dan mereka lah akan menjawab di sisi Allah SWT. Dan tanggungjawab saya juga untuk memberitahu pada pagi ini. Jadi begitulah tentang nafsu. Yang mana Imam Ghazali ni tulis banyak lagi lah tentang nafsu ni. Dalam ni dia sebut satu cerita, saya sebut ringkas-ringkas je. Kalau nak baca panjang. Ada seorang alim ulama, nama dia Ahmad bin Arqam Al-Balkhi rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali meriwayatkan kisah dia. Pada suatu hari, maksud isyarat, sekejap cerita ni kita pendekkan. Pada suatu hari datang bisikan dalam diri dia, dalam hati dia, supaya keluar berperang. Jadi datang dalam hati dia supaya berperang. Jadi dia kata subhanallah, peliknya dia kata nafsu. Nafsu ni pasal nafsu ni. Dia kata inna nafsal la ammaratun bisu. Dia baca dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut nafsu ni dia sentiasa suruh benda yang tak elok. Nafsu secara umum nafsu macam itulah, sebelum dibahagikan pada 7 tadi. Tapi kenapa ni suruh aku pergi berperang pula? Nafsu ni lebih kurang syaitan yang adik-beradik dia je. Tempat hasutan syaitan dalam hati kita melalui nafsu. Jadi dia suruh aku keluar berperang. Pelik sungguh. La yakunu haza abada. Dia kata ni tak boleh jadi selama-lamanya. Kenapa suruh perang? Tetapi nafsu ni dia liar sifat dia, memang macam tu. Jadi dia pelik. Dia pelik. Dia kata biasanya nafsu ni dia suruh keluar berjumpa dengan manusia, berseronok-seronok, yatasamahan nas, berseronok-seronok manusia, supaya manusia ni akan takzim. Bila dia ni orang alim, supaya
orang apa ni muliakan aku dah. Ini suruh aku keluar berperang pula. Dia pun rasa pelik lah. Lepas tu dipendekkan cerita, bila dia rasa macam tu keluar perang ni, aku tak nak keluar lah. Tak nak keluar lah. Sebab kalau aku keluar, aku takut aku ditipu oleh nafsu. Sebab kita ingat syahid, untuk dapat syahid betul ni bukan senang. Bukan senang. Dalam khutbah hari Jumaat hari tu pun ada sebut tentang syahid. Ada orang dia pergi syahid, orang pun sebut dia khutbah yang Jumaat gitu kan. Sebab saya baca khutbah, ingat. Jadi sahabat Nabi kata haza fulanun syahid, haza fulanun syahid. Orang ni syahid, mati syahid, mati syahid. Tiba-tiba Nabi terdengar sahabat Nabi kata macam tu. Nabi kata la, tak, aku tengok dia dalam neraka. Sebab apa? Sebab dia pakai baju yang dicuri. Sebab itu sebelum kita pergi berjuang untuk mati syahid ni, kita kena cek diri kita dulu. Yang ni aku lepas tak? Zakat ada tak lagi? Aku tak buat. Semayang mana yang aku tinggal yang belum qada lagi? Ada pakaian aku yang curi dan sebagainya. Semua benda-benda tu kita kena teliti dulu sebelum pergi berjihad ke Palestin. Ataupun negara kita diserang oleh musuh, kita nak berjihad atas nama agama, kena cek benda-benda tu supaya bila kita meninggal dunia betul-betul jihad di fisabilillah. Jadi saya rasa setakat tu saja untuk pagi ini, perkara yang berkaitan dengan nafsu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, kita pelajari pagi hari ini, maka didiklah nafsu kita dengan ilmu. Datanglah ke masjid, datanglah ke surau. Mudah-mudahan nafsu kita menjadi nafsu mutmainnah, ataupun nafsu paling tinggi, nafsu mardiyah lagi, ataupun nafsu radiyah. Nak jadi nafsu kamilah macam Nabi susah. Memang tak dapat. Itu untuk Nabi. Nabi ni nafsu kamilah dia. Contoh satu hadis, Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Nabi dia nak jaga umat dia. Dia tak kata sallu kama usalli. Nabi tak kata sallu kama usalli, sembahyanglah kamu seperti aku sembahyang. Kalau Nabi kata macam tu, memang sampai mati kita tak mampu solat dah. Tapi Nabi perintah sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang. Sebagaimana kita sembahyang inilah. Tapi Nabi tak kata sallu kama usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana aku sembahyang. Nabi dia sembahyang dengan hati dia, dengan otak dia, dengan apa lagi, dengan pergerakan dia. Tengok para sahabat, bila dia sembahyang, burung boleh hinggap atas kepala dia. Burung anggap itu tumbuh kayu. Kalau kita sembahyang agak-agak, burung anggap apa? Ada tak burung menghinggap atas kepala kita? Tak, burung tak akan hinggap. Tengok ni pokok apa bergoyang-goyang ni, manusia ni. Tapi sahabat Nabi bila dia sembahyang, burung boleh hinggap atas kepala dia. Burung anggap itu batang kayu. Itu bagaimana Nabi solat tu. Boleh tak kita buat macam tu? Itu baru luaran, belum dalam hati lagi. Jaga khusyuk, jaga tawaduk, jaga macam-macam dah. Sebab tu kita tak mampu nak sembahyang sebagaimana Nabi sembahyang. Yang mampu kita sembahyang sebagaimana kita lihat Nabi sembahyang, itu saja. Selebihnya kita serah pada Allah. Dan sama-samalah kita berdoa supaya Allah terima amal ibadat kita, dan Allah Ta'ala memberi kepada sahabat-sahabat kita di Palestin dengan rahmat dan kasih sayangnya. Saya rasa setakat itu saja untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman, wa lan ataina hukman wa ilma, wa saqalna ma'a Daud al-jibal subbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wal nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin.